Hai, Assalamualaikum, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku. Thank you so much sebab still melekat dekat channel aku, still menanti video-video aku. Aku ingin meminta maaf kepada korang semua yang menanti video-video aku. Dah hampir seminggu ni aku tak upload. Boleh tahan juga lamanya, aku hanya buat live saja untuk beberapa kali. Ini kerana korang tahu lah ada masalah-masalah tertentu dekat akaun aku dan sebagainya, dan itulah yang membuatkan aku tak upload buat seketika waktu ini. Tetapi jangan risau, semua dah kembali normal dan akhirnya aku boleh kembali bergiat aktif seperti biasa untuk menghasilkan video-video untuk korang semua. Jadi, tanpa melengahkan masa pada hari ini guys, aku masih ingin membincangkan tentang apa yang berlaku pada ketika ini dan saat ini, iaitu keadaan yang semakin meruncing di negara saudara kita, tak lain dan tak bukan Palestin. Di dalam isu Palestin dan negara Israel ni yang telah berpuluh-puluh tahun lamanya pergolakan ini, on and off, tapi macam biasa apabila tibanya bulan Ramadan, dan kat situlah kita dapat lihat mereka bukan keserangan orang. Setiap kali Ramadan, boleh dikatakan hampir setiap Ramadan itulah terjadi. Apabila benda-benda ni berlaku, kita punya perasaan sebagai saudara se-Islam kita yang sedang menimpa malang dan sebagainya, kita rasa marah, kita rasa membuat-buat. Dan apabila kita dah start marah, dan pada ketika itulah kita mula mengeluarkan kata-kata yang marah, kita mula maki, kita mula menuding jari ke pelbagai pihak dan sebagainya. Dan benda yang paling famous yang sering kita keluarkan dan sering kita luahkan adalah kenapa Malaysia tak hantar askar, kenapa kita tak bantu, kenapa ramai negara-negara kat sini, negara-negara Arab dan jiran-jiran semua tak membantu. Jadi hari ini kat sini kita akan bincangkan kenapa Malaysia tidak menghantar askar untuk berperang di Palestin. Aku tak nak cerita pasal kenapa orang Arab keliling semua tak tolong dan apa sebagainya, sebab itu kau sendiri faham lah. Masing-masing nak jaga buntut masing-masing tak nak terjadi seperti rakan-rakan ataupun negara-negara Arab lain yang menentang dan sebagainya. Tengok apa jadi, dan masing-masing terus menjilat buntut dan sebagainya, dan akhirnya kita dapat lihat wajah sebenar pemimpin Arab kat luar sana. Kadang-kadang kita sendiri terlampau membangga-banggakan dan mengagung-agungkan bangsa Arab kat sana kan. Macam korang ni adalah yang terbaik lah, orang ni paling pandai agama dan sebagainya. But the end of the day, human are still human guys. Jadi pada hari ini aku ingin share 4 critical reason kenapa Malaysia tak hantar askar-askar kita untuk berperang. Yang pertama, kita adalah anggota NAM. Okay, Malaysia adalah anggota kepada Non-Aligned Movement, NAM. Kalau korang pernah dengar lah. Kalau korang tak dengar, korang boleh search Google dah apa itu NAM. Aku bagi sedikit sebanyak ringkasan tentang apa itu NAM ya. Non-Aligned Movement ataupun NAM ini ditubuhkan pada ketika zaman Perang Dingin yang dulu. Okay, ada terdapat lebih kurang 120 negara dalam dunia ni yang menyertai pertubuhan NAM ini. Dalam bahasa Melayu, Non-Aligned Movement boleh kita kira macam negara-negara berkecuali lah. Okay, dia macam bukan kuasa-kuasa besar. Negara-negara bukan berkuasa besar ni, dia kenalah ada geng-geng dia untuk belong together supaya mereka ni dapat backup satu sama lain dan sebagainya. Objektif pertubuhan NAM ini adalah untuk memastikan negara-negara ini tidak terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan negara-negara yang besar dalam peperangan dan sebagainya. Kita dalam pertubuhan NAM ni tak boleh sibuk-sibuk. Apabila negara-negara besar ni berperang ke, ada political issue ke dan sebagainya, kita ni tidak boleh nak memandai-mandai, kita ni tidak boleh nak campur tangan. Dan juga sebaliknya, apabila berlakunya world political issue antara kuasa-kuasa besar ini, negara-negara berkecuali dalam NAM ini dijaga oleh pertubuhan ini agar tidak dijadikan pawn ataupun apa dia panggil tu, dipercaturkan lah pawn dalam chess tu. Kita ni tidak digunakan oleh kuasa-kuasa besar ini demi kepentingan negara-negara yang besar ini, alright? Di dalam politik dunia, di dalam peperangan dan sebagainya, kita ni dikecualikan, kita ini dijaga oleh pertubuhan ini untuk dikecualikan untuk terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk perkara-perkara tersebut. Jadi macam kita ni tak adalah digunakan oleh negara-negara besar, kuasa-kuasa besar untuk digula-gulakan, untuk dijadikan boneka ketika perang ke, ketika konflik politik dunia ke dan sebagainya. Kita ni macam aku tak campur, kau tak campur, kau tak nak suruh aku buat ni, kau tak suruh aku buat tu, aku negara-negara berkecuali. Itulah cerita dia secara ringkas dan basic tentang NAM ini. Dan oleh kerana itu, kita tidak boleh nak sibuk-sibuk untuk menghantar askar ke, nak buat apa ke, ataupun campur tangan dalam isu politik ataupun isu perang antara Israel dan juga Palestin. Secara official, secara rasminya, kita tak boleh nak sibuk-sibuk nak hantarlah apa. Sebab kita ni adalah negara yang terlibat di dalam pertubuhan NAM ini. Faham?
Okey. Dan seterusnya adalah sebab kedua. Sebab kedua, kenapa kita tidak menghantar askar kita untuk pergi berperang di Palestin? Ini kerana Malaysia tertakluk di dalam United Nations Permanent Charter tahun 1945. Dan apabila kita berada di dalam UN ini dan kita telah sign Charter tahun 1945 tu, ia menyatakan bahawa Malaysia ataupun negara-negara yang terlibat di dalam UN ini tidak boleh menghantar militeri sebagai bantuan peperangan ataupun war aid. Okey, apa yang kita boleh buat adalah menghantar askar kita bagi peacekeeping mission, misi-misi pengaman sahaja. Oleh kerana itulah, dan apabila askar kita dihantar ke tempat-tempat seperti ini, ada kalanya mereka tidak dibekalkan senjata langsung atas nama peacekeeping. Dan jika kita nak hantar askar kita bagi mission peacekeeping ini ataupun misi pengaman ini seperti di Bosnia dan sebagainya, kita perlu mendapatkan kelulusan United Nations dahulu. Yes, kalau kita tidak dapat release ataupun permission daripada UN, kita tidak boleh suka-suka hantar kita punya militeri, askar kita pergi ke negara yang sedang bergolak, even untuk misi pengaman. Itulah cerita dia. Apatah lagi reason untuk pergi berperang memang tidaklah dibenarkan oleh UN, oleh kerana kita dah sign di bawah PBB ni punya charter pada tahun 1945 itu. Reason yang ketiga kenapa kita tidak menghantar askar kita ke Palestin juga adalah kerana kita tertakluk di dalam ASEAN punya charter tahun 2009. Kalau korang nak tahu, kita ni kan terletak di dalam gugusan negara ASEAN. Ada 10-11 negara dalam ASEAN tu. Dan di dalam gugusan ini, di dalam pertubuhan ini, ahli di dalam ASEAN ini tidak dibenarkan untuk menghantar askar pergi berperang. Kita tidak dibenarkan untuk menghantar askar demi war intervention. Maksudnya macam pergi campur tangan ataupun intervene sesebuah negara itu, sesebuah peperangan itu sesuka hati. Kita tak boleh langsung. ASEAN ni, Asia Tenggara ni memang langsung tidak dibenarkan oleh pertubuhan ini bagi campur tangan di dalam urusan pergolakan dunia, terutamanya peperangan. Okey, kenapa negara-negara ASEAN ni dia tak benarkan dia punya ahli untuk pergi tolong perang ke, pergi kacau orang perang ke, pergi masuk campur ke? Kenapa? Ini kerana negara ASEAN ni adalah negara-negara yang sedang membangun, okey, baru nak bertapak dan baru nak ada ekonomi yang baik dan sebagainya. Contohnya macam Malaysia, macam Brunei, macam Thailand dan sebagainya. Kita ni macam negara kecil yang ekonomi tak berapa nak power dan tetapi sedang meningkat naik. Sebab tu ada pertubuhan ASEAN itu, dia macam tolong each other. Jadi jikalau ahli-ahli negara ASEAN ini sibuk pergi berperang, secara tidak langsung ekonomi dia akan terjejas. Dan apabila salah sebuah ahli dalam negara ASEAN ni ekonomi terjejas, ini akan efek negara-negara lain dekat keliling dia. Sebab apa guys? Sebab kita di dalam ASEAN punya gugusan pertubuhan ASEAN ni, kita rely on each other in terms of dalam industri import-export kita punya minyak dan apa sebagainya. Kita rely dekat negara-negara jiran kita keliling ni. Jika kita punya negara ini terlibat, terbabit dengan peperangan dan sebagainya, ini akan efek dia punya sistem ini dan negara kita mula akan terjejas daripada sumber ekspor dan ataupun import. Dan apabila satu dominoes fall, dia akan dominoes effect kepada seluruh negara-negara lain. Walaupun negara-negara lain itu tidak terlibat dengan peperangan, tetapi kita ni contohnya kalau kita terlibat dengan peperangan, benda tu akan membabitkan negara-negara jiran kita dari segi ekonominya. Oleh kerana itulah negara-negara ASEAN punya geng ni dia tak boleh nak pergi nak kacau orang punya perang. Itulah cerita apa yang Malaysia ada adalah cukup untuk pertahanan kita sahaja. Untuk pertahanan dalam negeri, untuk pertahanan dalam negara kita daripada musuh, daripada serangan luar. Bukannya untuk kita menggunakan aset kita untuk pergi berperang. Kalau kita pergi hantar kita punya aset pergi berperang, maka tidak cukuplah kita punya aset untuk menjaga negara kita. Kita pergi hantar perang, subuh nak tolong negara orang, lepas tu negara kita pula kena attack. Jadi itulah 4 reason ataupun 4 alasan, 4 sebab kenapa Malaysia tidak menghantar kita punya askar pergi perang dengan Israel di Palestin. Aku harap korang faham dengan penjelasan aku yang basic ini. Ya, ini semua adalah basics research saja, basics maklumat yang korang boleh dapatkan di dalam internet. Untuk lebih lanjut, untuk pengetahuan lebih lanjut, korang boleh search sendiri dan korang boleh cari dan korang boleh nilaikan sendiri dan korang boleh fahamkan dengan lebih mendalam lagi kenapa Malaysia tidak menghantar askar kita
kita untuk pergi berperang. Bukan kata kat Palestin je, kat mana-mana lah. Aku harap korang terhibur dengan video aku pada kali ini, dan aku juga mengharapkan bahawa dapat sedikit input yang bermakna ataupun berfaedah daripada video aku ini, supaya korang boleh sampaikan kepada kawan-kawan korang. Korang boleh share video ni kat kawan korang kalau korang rasa bermanfaat. Korang boleh like video ni kalau korang suka. Kalau korang tak suka, jangan malu, jangan segan, tekan je dislike, komen je kenapa korang tak suka. Kita boleh berdebat dekat ruangan komen. Thank you so much you guys for watching. Jumpa lagi di video akan datang bersama aku Alif dalam channel aku Marjans TV. Stay positive, be a healthy Muslim as usual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.